Okey, Assalamualaikum pelajar. Ini kita bersambung pada siri 2 iaitu teknik menjawab fizik kertas 2. Okey, siri 2. Okey, so kita akan teruskan dengan haba. Okey. Okey, haba. Okey, kita pergi pada tajuk haba. Okey. Okey, ini teknik menjawab je, bukan saya nak ajar keseluruhan dia. Kita tengok apakah kesilapan-kesilapan pelajar. Okey. Pelajar biasa muatan haba tentu dengan muatan haba. Okey. Okey, kita kena bezakan ni. Muatan haba tentu dengan muatan haba. Dia ada perbezaan antara kedua-dua ini. Okey. Satu ada menggunakan kilogram, satu tiada menggunakan kilogram. Okey, kamu boleh cari maksud antara kedua-duanya ni. Okey, kita tengok ni tadi. Kita baca soalan ini. Dia panaskan, belon itu akan membesar. Okey. Apakah kuanti fizik yang dimalarkan? Okey, kita kemudian adalah tekanan. Terangkan dari segi teori kinetik ego. Bila melibatkan teori kinetik gas, kita melibatkan molekul. Okey. So, kita kena bagi tahu apabila udara dipanaskan, molekul menyerap haba. Ingat, saya dah bagi tahu tadi, apa sahaja benda dipanaskan, ada benda yang serap. Siapa serap haba? Iaitu molekul. Kemudian, laju molekul bertambah. Apabila satu benda tu telah dipanaskan, dia tidak boleh duduk diam. Dia akan bergerak dengan lebih cepat. Okey, dia akan bergerak dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, bila dia bergerak dengan lebih cepat, maka dia mempunyai tenaga kinetik. Maka tenaga kinetik akan bertambah. Okey, bila tenaga kinetik bertambah, kadar pelanggaran dengan dinding bertambah. Itu dia. Okey. Bila kadar pelanggaran dengan dinding bertambah, maka menyebabkan dia punya isi padu dia akan bertambah. Okey. Okey, menerangkan isi padu dia bertambah. Okey, daripada sini kita tengok lagi. Okey, ini hukum melibatkan hukum-hukum gas. Okey. Ini melibatkan hukum P iaitu hukum tekanan, Charles dan juga Boyle. Okey. Jika kita tengok, apa sahaja yang dekat dengan dia, ini dekat dengan di sini, ini dekat dengan dia akan menjadi pemalang. Dia lagi malang. Contohnya, ini T, suhu. Suhu ini dekat dengan B. Maka formula dia akan jadi P darab dengan V. P1, V1 dengan P2, V2. Okey, kita tengok. Okay. Hukum tekanan. Okey, dalam hukum tekanan kita kena tahu. Dia melibatkan pemanasan. Bila haba pemanasan, haba diserap. Kadar molekul, laju molekul bertambah. Kita kena tahu kadar pelanggaran per unit luas. Okay. Kenapa ada per unit luas di sini? Sebab dia melibatkan tekanan. Itu kena kita ingat. Okey, kita tengok hukum Charles pula. Hukum Charles, haba diserap, laju molekul pun bertambah. Okay. Tetapi di sini, dia tak seperti macam tekanan. Dia cuma cakap kadar pelanggaran dengan dinding bertambah. Dia tak cakap kadar pelanggaran per unit luas bertambah. Dia cuma cakap kadar pelanggaran dengan dinding bertambah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan volume. Dia tidak melibatkan tekanan. Sebab tekanan telah dimalarkan. Okey. Hukum Boyle pula. Jarak antara molekul berkurang. Ini dia melibatkan jarak. Sebab dia bila tak ada pemanasan, dia cuma melibatkan compression di situ, padat. Bila satu ruang udara tu kita padatkan dia, jarak antara molekul berkurang. Kemudian, bila berkurang kadar pelanggaran kerap, maka kita kena cakap, ini kadar pelanggaran per unit luas. Kenapa ada per unit luas? Sebab dia ada P di sini. Tekanan. Apa sahaja melibatkan tekanan, kita kena cakap per unit luas. Sebab P sama dengan F per A. Okey, itu akan jadi P1, V1, P2, V2. Inilah kesilapan pelajar apabila bila kesilapan berlaku. Saya ingin membetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku pada pelajar apabila dia menerangkan bab bab haba ini. Okey, kita tengok cahaya. Perkara yang perlu ditekankan dalam cahaya iaitu garis normal. Garis normal penting. Dan raja sinar. Okey. Maksud, maya dan nyata. Kena tahu apakah maksud, maya dan nyata. Okey. Untuk cermin dan juga untuk kanta. Dan kedudukan objek U. Okey.
maksud panjang fokus atau titik fokus. Inilah semuanya biasa je. Bila kita tanya maksud panjang fokus, titik fokus, dia tak tahu beza. Dia tak tahu beza panjang fokus apa maksud dia. Titik fokus pun dia tak tahu apa maksud dia. Okey. Okey, kita tengok. Ini kesilapan dalam lukisan apabila kita melukiskan dalam kanta. Okey. Ini silap. Salah ni. Kenapa salah? Sebab cahaya mestilah bengkok semasa di awal. Cahaya mesti bengkok daripada sini ataupun sini. Dia tak boleh bengkok sini. Ini adalah salah. Okey. So, ingat pelajar, bila membuat soalan, bila nak jawab soalan gambar rajah sinar, kena ingat betul-betul. Okey. Sepatutnya. Okey, ini sepatutnya. Ini sepatutnya dalam lukisan. Okey. Yang betul. Okey. Garis tengah tu. Baru bagi pada F. Atau, ini dia. Sila bengkok pada garis tengah. Atau, situ. Terus pergi pada F. Itu dia. Sebab perbengkokan melalui dua medium yang berbeza. Okey. Okey. Seterusnya, dalam ruangan ni kita tengok terbentuk bagi kata pembesar. Okey, kita nak cuba kan? Kita nak cuba dulu. Okey, mana kita nak lukiskan dia? Kita tahu ini adalah U kurang daripada F. Okey. Okey, dia buat lukis pada garis tengah. Saya cadangkan pelajar semua garisan-garis sinar mesti pada garis tengah. Kemudian lalu pada F. Kemudian buatlah garisan ekstrapolasi. Kemudian daripada kepada alat panah terus kepada C, titik C. Okey, maka kita akan dapat satu image yang terbentuk di belakang kanta, di belakang objek tersebut. Okey. Dalam video saya sebelum ni, saya telah beri atau tahu dalam YouTube channel saya dah beritahu apakah ciri-ciri yang berada pada image yang terbentuk di hadapan kanta, di belakang kanta, di hadapan cermin dan di belakang cermin. Okey, itu. Tinggi, okey. Panjang fokus kecil. Iaitu menghasilkan image yang besar. Ini kuasa kanta ni tinggi lah. Okay. Untuk menghasilkan panjang fokus yang kecil. Atau menghasilkan image yang lebih besar. Okay. Ini cermin pula. Ini cermin. Kesilapan pada cermin. Kesilapan dalam cermin. Okay. Dia lukis kat situ. Okay. Tapi apa yang berlaku kesilapan di sini? Iaitu tiada sinar pantulan. Ingat, cermin. Bila cermin, mesti ada pantulan yang berlaku. Okey, sepatutnya laku kat situ. Okey. Okey, itulah sinar pantulan dia. Okey. Ini betul. Kerana apa sahaja cahaya yang terkena pada cermin akan dipantulkan kembali. Okey, kita tengok contoh. Dia pergi kat situ. Dia lurus. Kemudian dia gerak pada F. Okey, ini untuk cermin. Okey, cermin cembung. Kemudian dia akan buat garisan ekstrapolasi kat situ. Okey, sebab dia ada pantulan. Kemudian dia akan pergi kepada C. Okey, apa sahaja cahaya yang lalu pada C akan dipantulkan balik pada C. Okey, kena ingat tu. Alright, maka kemudian di garisan persilangan itu, itulah image yang terbentuk. Okey. Okey, itulah semuanya berkenaan tingkatan 4. Okey. Okey, nanti. Okey, pelajar, kita akan sambung kepada siri 3. Iaitu pada tajuk tingkatan 5. Okey, saya harap student akan dengar dengan teliti pada siri ketiga pada tajuk tingkatan 5 di mana kita akan lihat sedikit sebanyak berkenaan teknik menjawab kertas 2 pada tajuk tingkatan 5. Okey, sekian. Terima kasih.